Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin Pagi 4 Mei bersama saya Amirul Hakim Lokman. Tajuk utama pagi ini. Dasar pandang ke timur diteruskan bagi membentuk generasi muda cemerlang. Juga bekalan bahan mentah bagi keperluan Ramadan Aidilfitri mencukupi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dasar pandang ke timur yang diperkenalkan sejak tahun 1982 masih relevan dalam mencorak generasi muda yang cemerlang. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata Malaysia seharusnya mengambil teladan Jepun dan Korea Selatan sebagai sebuah negara yang kaya dengan budaya, berjaya membentuk masyarakat dan negara maju. Asas sosial dan kebudayaan menjadi teras pembentukan budaya kerja mereka selain semangat patriotik yang menebal dalam diri mereka. Sebagai contoh, pekerja di Jepun sangat teliti dalam melaksanakan tugas demi menghasilkan produk yang atau perkhidmatan yang berkualiti tinggi. Budaya teliti ini telah sebati dalam kehidupan harian mereka dan bukan hanya dalam urusan kerja sahaja. Berucap pada majlis pelancaran program Sekolah Kepimpinan Masa Depan MFLS di Ibu Negara, Tun Mahathir menegaskan terdapat beberapa resipi kejayaan yang diamalkan oleh beberapa negara maju. Yang dimaksudkan adalah disiplin, kesetiaan kepada negara, keutamaan kepada kehidupan masyarakat, penekanan kepada kualiti dan sentiasa mempraktikkan nilai-nilai positif dalam kehidupan seharian. Bahkan rasa malu dalam kalangan rakyat Jepun ketika gagal melaksanakan amanah dengan baik wajar dijadikan contoh dalam memastikan kesempurnaan dan kejayaan dalam sesuatu tugasan. Sementara itu, dalam majlis sama turut menyaksikan Tun Dr. Mahathir melancarkan program Sekolah Kepimpinan Masa Depan MFLS yang menyasarkan penyertaan golongan belia berumur antara 15 hingga 17 tahun. Program kendalian Kementerian Belia dan Sukan ini adalah acuan daripada Sekolah Kepimpinan Masa Depan Jepun namun diolah mengikut kesesuaian lanskap Malaysia. MFLS adalah sebuah program baru yang dibentuk dalam melahirkan pemimpin belia yang boleh menyumbang sebagai rakan strategik dalam pembangunan negara. Program yang dirangka secara holistik ini menggabungkan aktiviti indoor dan outdoor berimpak tinggi untuk menyalahkan potensi anak muda di negara ini. Kerana itu kita menyokong program Malaysia Future Leaders School ini kerana ia mampu mengukuh dan menyerlahkan lagi potensi belia. Saya percaya dan yakin ramai daripada kalangan anak-anak muda Malaysia berpotensi untuk menjadi pemimpin yang hebat. Sekiranya diberi peluang dan digilap dengan cara yang betul, mereka ini akan menjadi aset negara yang tidak ternilai harganya. Mengulas lanjut mengenai program ini, Tun Dr. Mahathir berkata penerapan nilai-nilai murni seperti integriti, inklusif, kecemerlangan, kesukarelaan, tanggungjawab, daya saing dan kemasyarakatan akan diterapkan dalam diri peserta. Kita tidak boleh halang perubahan. Tetapi apa yang boleh kita buat adalah melengkapkan diri untuk menghadapi perubahan tersebut dengan cara yang positif. Kita perlu ada keyakinan yang tinggi dalam diri bahawa kita boleh berjaya dan menjadi lebih baik daripada yang lain. Dalam perkembangan lain, Pakatan Harapan PH masih memikirkan kaedah terbaik yang dibenarkan untuk menerima dana politik. Menurut Perdana Menteri yang juga pengerusi PH, beliau akui setiap parti memerlukan dana untuk menjalankan tugas, namun dana berkenaan tidak boleh diterima daripada mana-mana pihak yang boleh menyumbang berlakunya rasuah. Supaya kita memikir tentang cara-cara
yang boleh dibenar. Itu kita belum setuju lagi. Kita akan terima penjelasan-penjelasan yang berikutan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Presiden PH di Ibu Negara semalam. Tun Dr. Mahathir memaklumkan ahli mesyuarat sudah diberi taklimat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berkenaan isu pembiayaan parti politik. Sebelum ini, Tun Dr. Mahathir menegaskan undang-undang berkaitan pembiayaan parti politik di negara ini akan digubal sebagai usaha membateras amalan rasuah. Ia bagi menghalang pemberian wang atau dana daripada ahli dan penyokong parti yang mengharapkan sesuatu sebagai balasan. Turut dimaklumkan dalam sidang media sama berhubung tindakan kerajaan yang akan mengkaji tuduhan pengubahan wang haram dikenakan terhadap pendakwa terkenal Dr. Zakir Naik oleh kerajaan India mengikut undang-undang sedia ada di negara ini. Jelas Tun Dr. Mahathir, ia termasuk keperluan menghantar pendakwa itu yang mendapat status penduduk tetap di negara ini sejak 2012 untuk kembali ke India. Kemarin, kerajaan India secara rasmi mendakwa Zakir yang juga warga negara India dengan tuduhan pengubahan wang haram. Memetik laporan agensi berita BBC, Zakir yang menetap di Malaysia sejak 2017 dituduh memperoleh aset berkaitan jenayah bernilai 28 juta dolar Amerika, namun beliau menafikan dakwaan berkenaan. Sebelum ini, pihak berkuasa India turut mendakwa Zakir menyebarkan ucapan kebencian dan menghasut keganasan. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama memberi jaminan bekalan bahan mentah seperti ayam, daging dan kelapa mencukupi sepanjang bulan Ramadan dan perayaan Aidilfitri ini. Pengerusinya Ishak Ismail berkata jaminan bekalan itu diberikan bagi jualan di semua premis dan pasar tani Fama seluruh negara. Anggaran keperluan komoditi utama di pasar tani seluruh negara di sepanjang bulan Ramadan secara keseluruhannya daging kita anggarkan keperluan oleh pengguna sebanyak 1,793 ekor lembu, 518,680 ekor ayam dan 184,674 biji kelapa yang akan menjadi permintaan di kalangan pengguna. Jadi saya berpesan dan saya berharap supaya peserta-peserta pasar tani atau usahawan-usahawan pasar tani kita dapat memastikan bahawa bekalan secukupnya dibekalkan kepada pengguna untuk keperluan Ramadan ini. Pasar Tani Pra-Ramadan yang bermula operasi hari ini hingga esok membabitkan 174 pasar tani terpilih seluruh negara. Tawaran harga juga lebih rendah di antara 5 hingga 20% berbanding harga pasar setempat. Kes pembunuhan abang kepada pemimpin Korea Utara Kim Chol atau Kim Jong Nam disahkan tamat dan tidak akan dibuka semula. Perkara itu dimaklumkan peguam salah seorang tertuduh warga Vietnam, Duan Thi Huang, 30 tahun, yang dibebaskan semalam. Hisham Tepotek turut memaklumkan pihaknya bersama dua peguam lain akan mengadakan pertemuan dengan Persekutuan Majlis Peguam Vietnam hari ini bagi memberi taklimat mengenai kes dan mengadakan perbincangan akhir. Semalam, Thi Huang dibebaskan dari penjara Kajang pada pukul 7.20 pagi setelah tempoh penjaranya tamat. Thi Huang dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun 4 bulan oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 1 April lalu selepas mengaku bersalah atas pertuduhan menyebabkan kecederaan ke atas Kim Chol menggunakan racun VX di KLIA 2 tahun lalu. Sebelum ini, Thi Huang dan Siti Aisyah warga Indonesia 26 tahun didakwa bersama 4 lagi yang masih bebas membunuh Kim Chol 45 tahun pada 13 Februari 2017 mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Sementara itu, sepanjang bulan Ramadan kali ini, program Food Bank Malaysia turut diperluaskan dengan menjadikan Bazar Ramadan sebagai pusat pengumpulan dan pengedaran makanan untuk diserahkan kepada kampus, surau atau masjid. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, projek ritis itu akan dilaksanakan pada bulan puasa ini di sekitar Lebah Kelang. Langkah itu juga bagi mengelak pembaziran makanan yang seringkali berlaku pada bulan berkenaan.
untuk mengenal pasti beberapa premis Ramadan yang mungkin boleh mendatangkan banyak lebihan makanan. Saya telah menerima cadangan termasuk daripada beberapa syarikat media yang ingin berkolaborasi dengan kementerian. Kaedahnya adalah kalau kita boleh menempatkan satu kotak di mana lebihan makanan boleh diletak di situ dan kita akan ambil untuk bagi sasaran kita sahur. Kalau kita ambil pada waktu berbuka puasa, iftar, dan kita pastikan selamat dimakan, kita boleh sebenarnya agihkan untuk sahur. Tambahnya, selain Bazar Ramadan, pihaknya turut menyasarkan hotel dan rumah kelab sebagai pusat pengumpulan dan pengedaran makanan dengan aspek keselamatan makanan menjadi keutamaan memandangkan ia akan diberikan kepada individu yang bersahur. Beliau berkata demikian selepas merasmikan food bank siswa di kampus Universiti Teknologi Malaysia UTM di Ibu Negara. Seramai 382 pelajar UTM kampus Kuala Lumpur menerima manfaat daripada program pada peringkat pertama. Program berkenaan menggunakan konsep pantry yang dibuka setiap hari kecuali hujung minggu mengikut masa yang ditetapkan. Bermula 6 Mei ini, kebanyakan negeri diramal mengalami lebih banyak bilangan hari tanpa hujan berikutan perubahan monsun barat daya. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Alwi Bahari berkata keadaan itu akan berterusan sehingga pertengahan bulan September. Ketika monsun barat daya lazimnya, angin bertiup secara konsisten dari arah barat daya dengan keadaan atmosfera lebih kering dan kelembapan udara rendah. Perkara berkenaan juga menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan sepanjang tempoh monsun itu. Taburan hujan di kebanyakan negeri dijangka berada pada paras purata kecuali Melaka, Johor dan Sabah. Alwi berkata, fenomena garis badai yang membawa hujan lebat, angin kencang dan petir bagaimanapun boleh berlaku di kawasan barat Semenanjung dan barat Sabah pada awal pagi. Seekor kucing jantan yang terperangkap di bumbung tingkat 7 kuartus Hospital Sultan Haji Ahmad Shah HOSHAS termeluh diselamatkan oleh anggota Balai Bomba dan Penyelamat Bukit Angin. Sebuah jentera bersama 9 pegawai dan anggota dikejarkan ke lokasi sebaik menerima maklumat. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bukit Angin, Penolong Penguasa Bomba Hasnuddin Hussein, pihaknya dimaklumkan kucing terbabit terperangkap di bumbung kuartus hampir sejam. Pihaknya mengambil masa mengeluarkan kucing berkenaan dalam masa 30 minit. Pihaknya memuji tindakan penghuni kuartus berkenaan menghubungi Balai Bomba terdekat bagi memaklumkan kejadian itu dan tidak mengambil tindakan sendiri. Lebih 4 dekad komik gila-gila mampu bertahan dan menghadirkan tawa dalam kehidupan masyarakat negara ini, terutama golongan kanak-kanak dan remaja. Terbaru, seiring dengan peralihan arus pemodenan semasa, trend pembacaan majalah humor itu kini didatangkan dalam bentuk digital melalui aplikasi GG Comics di telefon pintar dan tablet. Komik gila-gila pernah menjadi pencetus budaya membaca dalam masyarakat. Lebih 800 isu telah dikeluarkan dan komik ini merupakan satu-satunya majalah humor tertua di Asia Tenggara. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Gila-Gila Digital Syafiq Shahman Jaafar, karya terbaru dan koleksi lama akan dimuat naik ke GG Comics secara berperingkat, sekaligus memberi ruang kepada kartunis baru dan lama untuk berkarya. Kita harapkan bakat-bakat muda ni memang ada, memang banyak, dan saya harap bakat-bakat muda ni ada platform baru ni, dia akan gunakan sepenuh bakat mereka, usaha mereka untuk memamparkan hasil-hasil yang sangat baik untuk karya beliau serta akan menaikkan martabat industri komik kita. Terdapat 4 ciri utama dalam aplikasi GG Comics iaitu majalah GG, koleksi GG, GG Comics dan GG TV. Ia hasil usaha sama Gila-Gila Digital dan Creative Enterprise Sendirian Berhad dan boleh dimuat turun di Google Play dan Apple Play Store. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Antarabangsa, sekurang-kurangnya 90 orang termasuk 65 kanak-kanak dijangkiti virus HIV dipercayai berpunca daripada seorang doktor yang menggunakan jarum suntikan yang tercemar di Pakistan. Perkara itu mendapat perhatian minggu lalu selepas 18 kanak-kanak di daerah Larkana disahkan dijangkiti virus terbabit, mendorong pihak berkuasa melakukan pemeriksaan meluas. Pemeriksaan itu membawa kepada puluhan kes lain di bandar sama. Hasil siasatan kesemua mangsa disahkan adalah pesakit kepada seorang doktor yang sama. Susulan itu, suspek dikenali sebagai Dr. Muzaffar Gargaro ditahan. Polis mengesahkan suspek turut dijangkiti HIV. Seorang lelaki Turki yang cedera akibat ditembak dalam serangan keganasan di Christchurch, New Zealand 7 minggu lalu meninggal dunia di Hospital Christchurch. Berikutan kematian lelaki itu, jumlah kematian akibat serangan di 2 masjid di bandaraya berkenaan meningkat kepada 51 orang. Lelaki berusia 46 tahun itu menerima rawatan intensif sejak ditembak di Masjid Al-Nur pada 15 Mac lalu. Menurut polis, lelaki berkenaan meninggal dunia lewat Khamis dan keluarganya meminta agar namanya tidak didedahkan kepada umum. 9 lagi mangsa yang masih menerima rawatan di hospital dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Dalam pada itu, penduduk Islam Christchurch turut melakukan persiapan bagi menyambut Ramadan. Me and my family looking forward to this Ramadan so we can move forward and everyone in Christchurch know about Islam more. It will definitely be emotional as one of my uncle was a deceased person as well, and it's just it will be emotional. And I think, as I said, that all the memories and stuff that we had together here from the past 14 years that I've been coming to this mosque in Linwood, and it's just those memories gonna flash back. Namun ada yang menyatakan rasa bimbang tentang keselamatan keluarga mereka. We're still excited, a bit scared though, because it will be a lot of people again gathering for Iftari time and Tarawih time. So, yeah, but the police is here, so that's the reassurance. Ramadan this year definitely coming with something different because, the shadow of sadness cover all Christchurch. We have many deceased people, we have many injured people. So definitely Ramadan this year coming with something different. Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern bertunang dengan kasihnya Clark Gayford. Menurut jurucakap Ardern, Gayford melamarnya ketika cuti sambutan hari Easter. Ardern dilihat memakai sebentuk cincin yang dipercayai cincin pertunangannya pada satu majlis di Pike River, West Coast pada Jumaat lalu sebelum pengumuman rasmi. Gayford, hos rancangan memancing televisyen berusia 41 tahun, menjaga anak perempuan mereka Neve Thearoha 10 bulan ketika Ardern 41 tahun mentadbir negara. Sebelum ini, cara Ardern menangani insiden serangan keganasan di 2 masjid di Christchurch mendapat pujian pemimpin dunia. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke saingan Liga Super, 2 aksi tumpuan Liga berlangsung semalam menyaksikan kedua-dua venue menyajikan perlawanan cukup menghiburkan menerusi jumlah gol yang banyak. Perak nyaris diaibkan pasukan berstatus kelab PKNS FC apabila seri 3 sama. Sementara Kedah berpesta gol di laman sendiri di Stadium Darul Aman selepas membenam Kuala Lumpur 5-2. Kedah memecah kebuntuan pada minit ke-21 hasil larian pantas Jonathan Baumann yang mendapat hantaran jauh pemain pertahanan Renan Alves. Tuan rumah sekali lagi menceriakan penyokongnya apabila menambah gol kedua pada minit ke-41, kali ini menerusi tandukan mudah pertahanan Shakir Hamzah yang mendapat hantaran Farhan Roslan dari kanan pintu gol Kuala Lumpur. Kuala Lumpur yang tidak mudah berputus asa menemui sentuhan gol di hujung babak pertama. Bermula dengan kesilapan menjaga gawang Kedah Ifwat Akmal yang gagal mengeluarkan bola tinggi dihantar dari tengah. Kesempatan itu pantas diambil Indra Putra Mahayudin untuk mendapatkan jurang gol 2-1. Babak kedua, Kedah sekali lagi menunjukkan ketajamannya apabila menghasilkan gol ketiga pada minit ke-67 disumbangkan Fernando Rodriguez. Kuala Lumpur kembali merapatkan jaringan menerusi Guilherme de Paula pada minit ke-77 yang menolak masuk bola hantaran Yutaro Karube.
Namun, Fernando Rodriguez sekali lagi menambah derita Kuala Lumpur pada minit ke-80 apabila menyempurnakan hantaran Jonathan Baumann dengan tandukan menewaskan Syarbini Alawi. Seminit sebelum tamat masa perlawanan, Jonathan Baumann menyempurnakan malam gemilang Kedah dengan gol kelima hasil hantaran jauh Badrul Bakhtiar. Kemenangan ini dianggap kejayaan dalam misi balas dendam Kedah terhadap kekalahan 1-2 ketika bertemu Kuala Lumpur di Stadium Kuala Lumpur awal bulan lalu. Dalam satu lagi aksi, Perak bangkit 3 kali daripada ketinggalan sebelum mengikat PKNS FC 3-3 di Stadium Shah Alam malam tadi. PKNS hanya memerlukan 4 minit untuk membuka tirai jaringan menerusi Kepa Sherman yang menyudahkan hantaran Chan Batanaka. Kedudukan itu bagaimanapun hanya bertahan 7 minit apabila Brandon Gunn menanduk masuk bola sepakan percuma Nazirul Naim Cik Hashim untuk menyamakan kedudukan buat Perak. Namun, pemain berdarah campuran Nicholas Wirat kembali meletakkan semut merah di depan apabila meledak gol kedua tuan rumah pada minit ke-43. Aksi babak kedua terus rancak apabila Perak sekali lagi berjaya menyamakan kedudukan hasil rembatan deras J. Parthiban pada minit ke-49. Hanya 3 minit kemudian, kedudukan itu berubah lagi selepas percubaan dari luar kotak penalti Sherman tertampan Zachary Anderson sebelum menerjah jaring. Sekaligus menyaksikan penjaga gol Perak Hafizul Hakim Khairul Nizam Joti tertewas buat kali ketiga. Tersentak dengan jaringan itu, Perak menggandakan asakan untuk memburu gol penyamaan dan usaha mereka berhasil pada minit ke-80 menerusi sepakan percuma Nazirul Naim yang terkena Gabriel Guerra sebelum menerjah gawang. Satu mata diraih di laman sendiri menyaksikan anak buah Datuk K. Raja Gobal menghuni tangga kelima dengan mengumpul 16 mata. Bagi Perak pula, ia adalah keputusan seri ke-8 dicatat mereka dalam saingan Liga musim ini dan hanya menang 2 kali untuk berada di kedudukan ke-8 dengan 14 mata. Turut berlangsung semalam 3 lagi aksi Liga Premier yang baru memasuki perlawanan ke-11. Keputusan bercampur buat tuan rumah apabila hanya Terengganu FC 2 memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila menang tipis ke atas UiTM FC. Sementara UKM FC akur seri 1-1 berdepan Pulau Pinang manakala PDRM mengejutkan peneraju Liga hasil kemenangan 1-0. Rekod tanpa kalah JDT 2 lebur selepas tewas 0-1 kepada Polis Diraja Malaysia PDRM di Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang NDPG malam tadi. Baik wisal mula, kedua-dua pasukan mempamerkan corak permainan berhati-hati tanpa bertindak mengancam ke kubu lawan masing-masing. Panjang babak pertama perlawanan tampak hambar tanpa gerakan menarik yang dipamerkan kedua-dua pasukan. Pada babak kedua, tuan rumah mula bertindak agresif mencari gol pendahuluan, namun peluang dimiliki S. Kumaran yang merembat bola dari jarak 30 meter sekadar melepas simpanan gol. Pelawat akhirnya membolosi gawang anak didik Erwin Robben apabila bola sepakan percuma Lee Chong Hun menuju tepat ke penjuru kanan pintu gol pada minit ke-75. Skuad Biru Merah yang ketinggalan cuba mencari gol penyamaan, namun usaha untuk mempertahankan rekod tanpa kalah itu tidak berhasil dan terpaksa tunduk kepada PDRM di laman sendiri. Meski tewas di laman sendiri, JDT 2 masih menguasai tangga teratas Liga, manakala PDRM naik ke tangga ke-7 dengan 12 mata. Buletin pagi sampai ke penghujungnya. Terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Amir Hakim Lokman, salam hormat dan Assalamualaikum.